صلي على سيدنا محمد حبيبي المحبوب شافي العلل يا مفرج الكروب. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن. الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني. صلوا على النبي يا رسول الله صلوا. Marilah berselawat pada baginda. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام. صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا. هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا. صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن. الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني. Terima kasih kepada semua yang sudi untuk tengok video ni sampai habis. Dan jangan lupa follow saya di Instagram, Facebook. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada yang baru masuk. Selamat datang saya ucapkan. Apa khabar semua? Sihat ke? Okey, baiklah. Sebelum tu, saya nak memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Hizwan bin Azhar selaku tim The Bilal. Kepakaran kami adalah untuk merealisasikan desain cincin impian anda. Okey, baiklah. Sebelum tu, saya nak cek dulu audio saya clear ke tak clear, visual saya clear ke tak clear. Kalau clear, komen dekat ruangan komen tu clear. Okey, baiklah. Okey, sebelum tu saya nak anda jalankan tanggungjawab anda untuk sharekan live ni pada malam ini kepada tag rakan-rakan anda untuk join live malam ni supaya ramai lagi yang dapat manfaat kita pada malam ni. Okey, baiklah. Saya harap anda boleh fokus dan stay sampai habis. Sebab apa? Sebab malam ni kita akan bersama tetamu istimewa kita iaitu Ustaz Muhammad Hanafiah. Beliau merupakan selebriti Tanyalah Ustaz dan Halakah TV9. Juga merupakan pengarah Al-Iman Motivation. Okey, baiklah. Tajuk kita pada malam ini ialah hebatnya seorang dermawan. Saya tahu, saya ingin, okey baiklah, saya nak jemput terus Ustaz. Saya tak nak buang masa lagi. Kita jemput Ustaz Hanafiah untuk kupaskan topik kita pada malam ini. Dipersilakan, tim. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz? Alhamdulillah, sihat. Okay, minta maaf Ustaz. Saya ini kira live pertama saya ya. Lepas tu dia nervous lain macam Ustaz. Oh ya ke? Alhamdulillah. Lagi dengan Ustaz kan. So macam alright. Okay, Ustaz, kita nak kupaskan topik kita pada malam ni berkenaan dengan hebatnya seorang dermawan Ustaz. Okey. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim hazal nabil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tidak akan miskin kamu
mereka tidak akan miskin mereka yang bersedekah. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila kita sebut bab sedekah, dia dari perkataan sidik. Sidik ni benar. Sidik ni benar. Dan benar, kenapa dia bukan dan menunjukkan dia ni orang yang benar, itu kerana dia membenarkan janji Allah Ta'ala. Tidak akan miskin orang yang bersedekah. Orang yang bersedekah umpama menanam satu biji benih yang keluar 7 tangkai. 7 tangkai, setiap tangkai itu ada 100 biji benih lagi. Masya Allah, pahala tidak putus-putus. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, hebatnya dermawan. Seorang dermawan, raja segala dermawan dalam dunia ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka bersedekah. Nabi Muhammad SAW seorang jutawan, dermawan, hartawan, semuanya dia. Sebab dialah tu, dialah contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebaik-baik contoh, sebaik-baik teladan, sebaik-baik ikutan. Kena ikut Nabi. Kaya macam Nabi, dermawan macam Nabi. Dan kemudiannya tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan kemudiannya bila kita sebut bab sedekah ini, bab dermawan ini, banyak kisah-kisah ajaib yang berlaku. Antaranya jutawan Melayu yang paling kaya di Malaysia, namanya Syed Mokhtar Al-Buhari. Syed Mokhtar Al-Buhari ni tuan-tuan, dia daripada kecil dia seorang berniaga. Dan ketika usia dia habis dia sekolah menengah, dan kemudiannya dia minta izin pada ibu dia. Tengok adab seorang anak jutawan. Dia minta izin pada ibu dia. Wahai ibuku, aku ingin berniaga. Berniaga lah apa, tak kisah. Selepas dia berniaga tuan-tuan, dia untung 1,500. Perniagaannya apa dia? Perniagaannya adalah jual lembu. Jual lembu. Dia dapat untung 1,500. Dia balik jumpa ibu dia. Ibu dia kata, bagi aku RM750. Anggap ini zakat. Kamu kena niat. Dia macam tak berapa puas hati. Lantas dia berkata, wahai ibu, bukankah zakat kena tunggu haulnya setahun? Kadarnya ada kadarnya kan, ada nisabnya. Tapi ibu dia kata, kau lihatlah engkau akan jadi apa selepas kau bersedekah ini. Jadi apa berlaku tuan-tuan? Dia pun melakukan, bagi ibu dia 750, separuh daripada keuntungan, dengan niat nak bayar zakat. Padahal belum cukup haul dan nisab lagi. Dia apa berlaku? Dia pun bagi pada ibu dia. Ibu dia kata, aku akan bagi duit ni seorang 50. Zaman dulu RM50 kira macam RM500. Dia bagi RM50 pada jiran-jiran dia. Pada jiran-jirannya dia bagi RM50, RM55. Lepas tu yang lebihnya dia pergi beli gasolin. Tahu tak gasolin? Gasolin ni orang sekarang tak kenal kot. Lampu gasolin. Pernah tahu? Lampu gasolin ni, dia sejenis lampu yang guna mentol bal dalam tu. Dia kena pump dengan guna minyak tanah. Dia kendala. Ini zaman dulu ni. Dia ganti pelita. First teknologi pelita, and after that gasoline. Lampu tu memang unik lah. Dia kalau bal dia daripada butterfly. Best kita ni. Nanti tak apa. So belilah gasoline. Gasoline tu pula dia beli dan dia dermakan, dia wakafkan ke surau dan masjid yang ada di kawasan sekitar rumah dia di Kedah. Dan apa berlaku testing? Tuan-tuan dan puan, perniagaan lembunya makin maju, dan dia bukan dapat untung RM1,500, tapi mencecah RM150,000 daripada usia dia muda. Nampak? Tuan-tuan, Allah beritahu satu sedekah ganda kepada 10 sedekah dapat ganti 10. Itu untuk pahaman kita. Satu digantikan 70, 700. Tetapi Allah lebih hebat daripada itu. Allah mampu, mungkin
mungkin satu sedekah itu Allah gantikan dengan syurga yang indah, ataupun Allah gantikan dengan ganda alam. First round itu kehebatan orang yang bersedekah daripada tokoh perniagaan di Malaysia, iaitu Syed Mokhtar Al-Bukhari, Tan Sri Syed Al-Mokhtar Al-Bukhari. Wallahu a'lam. First round. Okey. Okey Ustaz, saya ada soalan. Sekarang ni kan, saya perasan yang dekat social media kebanyakannya orang dah start buat video, Ustaz. Okey, so ramai yang buat video contribution, bantu orang ni, bantu orang tu, dan kebanyakannya ada yang kata riak, tunjuk itu, tunjuk ini. So apa pandangan Ustaz? Okey, gini. Betul ke dia riak? Ataupun kita yang dengki? Dengar cakap saya ni. Kalau boleh ulang, tulis dekat mana-mana. Betul ke mereka riak? Ataupun kita yang dengki? Dengki mereka dapat like, dengki mereka dapat pujian, dengki mereka ada kelebihan untuk bersedekah. Ramai orang sakit hati dengan orang yang suka bersedekah. Betul, termasuklah syaitan dan iblis. Janganlah kita ni jadi pendamping pada syaitan dan iblis. Okey, kalau kita kata dia riak kan, kita kata orang tu riak. Bila orang tu tak riak, kita dah memfitnah dia. Kalau betul pun dia riak, maka ketika tu kita dah berdosa dengan menyatakan keburukan dia. Dan kita tak tahu soal hati manusia. So buatlah kebajikan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 274, ayat 274, mereka yang bersedekah menginfakkan hartanya, sama ada siang ataupun malam, sembunyi atau terang-terangan, balasannya di sisi Allah. Saya ulang balik Al-Baqarah ayat 274. Barang sesiapa yang bersedekah siang ataupun malam, bersedekah ataupun berinfak siang atau malam, terang ataupun sembunyi ataupun terang, itu balasannya di sisi Allah. Allah akan hapuskan Allah akan hapuskan perasaan takut, sedih dan berduka cita. Tu dia. Itu boleh merawat skizofrenia, bipolar disorder dan penyakit-penyakit mental dan jiwa yang lain dengan banyaknya bersedekah. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Betul Ustaz, saya setuju apa yang kata Ustaz tu. Betul ke riak atau kita yang dengki? Kadang-kadang kita kena tengok diri sendiri tu Ustaz. So kalau orang buat video yang baik-baik ni, so kita kena support, betul tak Ustaz? Betul Izwan. Betul Ustaz. Okey, baik. Soalan next Ustaz. Macam mana kita nak contohi akhlak sahabat Rasulullah SAW Ustaz? Yang dengan mengikut dermawan tu Ustaz. Okey. Gini. Pertama, kita kena didendangkan oleh mak ayah kita, masyarakat kita, guru-guru kita, kisah hero-hero Islam. Hero-hero Islam ni kita kena selalu cerita. Kalau kita ada anak hari ni, belilah kisah sahabat, buku-buku komik, kisah-kisah sahabat, kisah-kisah Nabi, kisah Rasulullah SAW. Bentuk komik, simple word, tulisan dia besar, dan mak ayah tambahlah cerita-cerita dia. Okey, hari ni kita baca buku tentang Saidina Abu Bakar. Dia seorang dermawan. Pernah pada satu ketika Rasulullah menyeru orang ramai untuk menyumbangkan harta mereka untuk jihad fi sabilillah. Maka berlomba-lombalah para sahabat ingin menyumbang yang terbanyak. Abu Bakar, Omar, Ali dan juga Osman. Osman telah menyumbang 3/4 daripada hartanya. Kemudian Saidina Omar telah menyumbang separuh daripada hartanya, setengah daripada hartanya.
Dan ketika itu mereka berbangga dengan sedekah mereka. Salah. Tak ada pujian daripada Rasulullah, tak salah. Tapi hati kena jagalah. Dan kemudiannya tuan-tuan dan perempuan, apa berlaku? Nampak sangat Omar ni bangga. Dia kata dia dapat menewaskan Abu Bakar, takkan mampu dapat bersedekah sampai separuh harta. Lantas ditanya kepada Abu Bakar. Nabi tanya depan 3 orang sahabat ni, wahai Abu Bakar, apa yang kau sumbangkan? Abu Bakar menjawab, aku telah menyumbangkan apa yang aku ada, iaitu beberapa biji tamar sahaja. Beberapa biji tamar sahaja. Dan lantas Rasulullah bijak menjaga hati Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggal? Dia kata, yang tinggal pada aku hanya Allahu wa Rasuluh. Hanya Allah dan Rasul saja yang tinggal. Allahu Akbar. Abu Bakar tinggal separuh, Sayyidina Umar tinggal separuh, Sayyidina Uthman ada lagi 3/4. Dia baru bagi dia ada 3/4. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, sedekah ni bukan berapa banyak yang kita beri, tetapi berapa banyak yang ada dalam hati kita. Kadang-kadang kita tak ada apa-apa, tapi kita nak juga membantu orang tepi jalan, jaga keripik pakcik tua tu. Kita pun bagilah sedekah lillahi ta'ala. Tak banyak. Kadang-kadang tinggal dalam poket kita RM2 je, tapi makcik tu kita bagi RM1. Alhamdulillah. Allah suka orang yang suka bersedekah. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Itulah dia kan, dia kita ni sedekah walaupun sedikit Ustaz. Kadang-kadang kita ni terfikir yang macam apa yang kita ada lagi bila kita bagi sedekah kan. Macam mana kita nak kekalkan rasa macam mana nak istiqomah tentang ikhlas tu Ustaz. Saya nak cerita bila kan kita selalu kalau dah sedekah macam kadang-kadang tu terfikir balik, dah balik, alamak aku ada ni je, macam tu kan Ustaz kan. So macam mana kita nak hadirkan perasaan ikhlas tu Ustaz? Okey, gini. Pertama tadi soalan yang tanya macam mana kita nak ikut contoh dermawan-dermawan zaman Rasulullah SAW. Banyak kan. Jadi saya dah cerita teknik dia tentang kehebatan hero-hero zaman Nabi. Termasuklah Nabi Muhammad SAW suka sedekah. Supaya bangkit dalam semangat hati kita, aku pun nak bersedekah. Aku pun nak bersedekah. Kenapa mereka terinspirasi dengan sedekah? Sebab Nabi beritahu sedekah adalah jalan paling mudah ke syurga. Kalau kita dapat simpulkan, sedekah tidak perlu mengambil wuduk, sedekah tidak perlu memakai ihram, sedekah tak ada rukun, sedekah tak ada apa-apa. Cuma perlukan hati yang ikhlas. Soalan yang ketiga ni tanya macam mana nak kekal ikhlas. Mula-mula kita sedekah, tiba-tiba tengah jalan tu, aku ni tinggal apa je, balik ni makan Maggi je ni. So apa berlaku? Relax. Kita ni manusia, kadang-kadang hati kita bergoncang. Ya mukallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, kekalkan hati. Kita minta pada Allah untuk hati kita kekal istiqamah. Yang kedua dia, masa kita sedekah ni, kita kena jangan tahu berapa jumlah yang kita sedekah. Sedekah lillahi ta'ala. Jangan kita ambil tahu berapa banyak yang kita bagi. Kalau kita tahu, takut kita teringat. Nanti kita akan termenung. Ustaz nak cerita sikit lah pasal soal hati. Okay, Ustaz. Bila Izwan dah tanya soal hati. Yes. So Ustaz cerita Hai Ustaz. Satu hari Sayyidina Ali balik ke rumah Fatimah. Wahai Fatimah, aku lapar, ada tak makanan? Lantas Fatimah cakap, wahai abang, daripada siang tadi saya tak makan. Oh, laparnya. Hai, suami isteri lapar. Ingat,
suami isteri zaman Rasulullah lapar untuk sampaikan Islam pada kita hari ini. Mereka ni tidak mengenyangkan diri mereka, anak-anak mereka, keluarga mereka dengan makanan. Mereka mengenyangkan diri mereka, anak-anak mereka, isteri mereka dengan iman, bukan makanan. Masya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, bila macam tu, Sayyidina Ali tanya, ada tak apa-apa yang boleh kita jual untuk dapat makanan? Lantas Fatimah mengeluarkan cincin di jarinya dan menyerahkan kepada Sayyidina Ali. Wahai abang, ini adalah peninggalan Rasulullah SAW. Fatimah buka cincin tu, serahkan kepada Sayyidina Ali. Ali pergi beli, dapatlah beberapa ketul roti. Dalam perjalanan tersebut dah dapat beli roti, balik satu ketul roti je. Yang lain tu dia sebab yang lain tu duit lain simpan. Dalam seketul roti tu, dalam perjalanan balik, tuan-tuan dah lewat malam, ada peminta sedekah. Peminta sedekah mintalah sedekah. Aku dah tak makan ni. Maka Sayyidina Ali bagi sebuku roti. Sebuku terus, bukan separuh. Bagi sebuku roti pada pengemis tersebut. Lantas tuan-tuan, apa berlaku? Balik ke rumah, Fatimah tanya, wahai abang, mana rotinya? Aku telah bersedekah. Lantas apa berlaku? Imam mudah-mudahan sedekah hentikan dengan yang lebih baik. Dan ketika berlapi isteri dalam keadaan lapar, tiba-tiba pintu rumah mereka diketuk, salam diberi dan dijawab oleh Sayyidina Ali. Pintu dibuka, ada satu dulang roti yang dibawa terus daripada kilang roti, iaitu apa dia? Satu dulang roti ni iaitu 9 buku roti, diserahkan sebagai hadiah kepada Sayyidina Ali. Ali kata, hai, kenapa 9? Sepatutnya 10. Sebab Sayyidina Ali berpegang kepada hadis Nabi, sedekah 1 dapat 10. Kenapa 9? Sekali orang yang bawa roti tu cakap, aku tadi bawa roti daripada kilang, oleh tuan aku suruh. Dalam on the way tu bau roti ni aku tak tahan, aku makan 1. Maka ketika tu Sayyidina Ali kata, anggaplah 1 itu juga sedekah daripadaku. Lepas tu anak-anak Sayyidina Ali, Hasan dan Husin, begitu juga dengan Fatimah, tidak lagi kelaparan. Tak lama lagi ketika mereka dah habis makan, tiba-tiba pintu rumah Sayyidina Ali diketuk lagi. Salam diberi, Sayyidina Ali menjawab dan membuka pintu. Ada satu kilang roti lain hantar makanan 10 buku roti lagi. Mulai saat itu Sayyidina Ali dan keluarganya tidak pernah berada dalam keadaan kelaparan lagi dah. So, kenapa kita tak yakin pada Allah? Sebab hati kita tidak betul kepada Allah, tidak lurus. Ingat, perkataan sedekah dari perkataan sidik benar. Orang hati dia lurus, hati dia benar dengan Allah, dia tak takut nak bersedekah. Malah dia takut kalau dia tak dapat bersedekah pada hari tersebut. Wallahu alam. Betul, Ustaz. Kalau kita ikhlas, Allah akan tambah lagi, betul Ustaz. Walaupun sedikit yang kita sedekah, betul, tu nilai bukan sesuatu yang boleh kita ukur di sisi Allah SWT, betul Ustaz? Betul. Okey, soalan next Ustaz. Silakan. Kita sebagai umat Islam, apa usaha kita untuk menjadi dermawan? Perlukah kita kaya? Untuk jadi dermawan ada 2 kaedah. Pertama, jawapan dia, perlukah kita jadi kaya? Ya. Kita perlu jadi orang kaya. Kaya di mana? Kaya di hati. Ramai orang kaya, dia takut bersedekah sebab dia miskin jiwa. Ustaz selalu guna pepatah Ustaz dekat Facebook. Ustaz selalu cakap macam ni. Mereka yang hiduplah bersederhana,
Kerana mereka yang menunjuk-nunjuk hidup mewah sebenarnya miskin jiwa. Miskin jiwa. Jiwa dia miskin. Orang yang miskin atas muka bumi ni dipandang hina. Orang yang miskin jiwa dipandang oleh Allah dan isi langit sebagai hina. Allah pandang hina. Kita macam kita pandang orang miskin, hinanya apa orang ni, kan. Tapi Allah memandang dengan hina kepada mereka yang tunjuk jiwanya miskin. Okay, let's go. Yang nombor 2 tuan, kalau kita dapat lihat, perlukah kita menjadi orang kaya? Ya, kita mesti jadi orang kaya. Rasulullah SAW seorang pedagang yang terkenal, sehingga berkahwin dengan seorang teknokrat yang kaya raya, iaitu Siti Khadijah, juga seorang pedagang. Harta dagangannya memang dibawa oleh 100 ekor unta. Dan kemudiannya bila mereka dah berumah tangga, tiba-tiba wahyu turun ketika usia 40 tahun. Dan Nabi berdakwah 13 tahun di bumi Mekah. Dan Nabi berdakwah di bumi Mekah dengan aset kekayaan yang Nabi ada daripada hasil perniagaan Nabi Muhammad SAW. Cuba bayang Nabi seorang pekerja. Bayangkan Nabi seorang pekerja yang makan gaji. Bagaimanakah Nabi nak berdakwah? Tetapi Nabi merdeka. Nabi tidak mengharapkan gaji, tetapi Nabi mengharapkan perniagaannya dan rezeki yang Allah telah tetapkan. Ketika itu Nabi bebas ke mana-mana dan memudahkan dakwahnya. Jadi kaya penting untuk bersedekah, dan kaya juga penting untuk memudahkan dakwah. Bila dah kaya, tunjuk imej Islam kita supaya orang kafir tidak nampak Islam di sebagai agama miskin. Yang kedua ada teknik dia. Jangan tunggu kaya baru sedekah, tetapi bersedekahlah sehingga kaya raya. Sedekah akan menyebabkan kita kaya, tak di dunia, di akhirat nanti. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Betul tu Ustaz. Saya sampai dah tak tersempat nak salin note sebab zas macam tu Ustaz. Diri kan, sebab kita nak kaya, kita kena betulkan niat kita nak kaya tu untuk tolong orang, betul lah Ustaz kan? Betul. Salah tu. Salah. Okay. Kaya kita bukan untuk tolong orang. Okey. Kita sedekah bukan untuk tolong orang. Salah. Tu salah. Kita sedekah sebenarnya tolong kita ke akhirat nanti. Kita jangan kita sedekah untuk tolong orang. Tu konsep yang salah. Kita tolong dia ni susah, kita sedekah kat dia. Salah nanti. Jadi pernah tak dalam hidup Izwan, aku menyesal lah tolong dia, aku menyesal lah bagi duit kat dia, menyesal aku, rupa dia lebih kaya daripada aku. Salah tu. Aku ada bagi duit kat Tafiz tu, rupa Tafiz tu scammer lah. Ada kadang-kadang tak sangka yang minta sedekah tepi jalan tu scammer lah. Ya Allah, rupa dia lagi kaya, dia datang naik kereta mewah. Tak, kita sedekah bukan untuk menolong orang. Kita sedekah untuk menggembirakan Allah, dan kemudiannya kita sedekah adalah untuk menolong kita di akhirat nanti, memudahkan kita masuk syurga. Itu baru betul cara berfikir. Banyak orang kita ni, bila kita tolong orang, kan, sedekah dia nak tolong orang, apa jadi? Apa jadi kat kita? Kita mengungkit. Kita mengungkit. Apa pasal dulu dia masa dia susah lu, aku yang tolong dia. Sekarang dia kaya, dia lupakan aku. Aku banyak sedekah kat dia. Bila dia ungkit, pahala sedekah tu terhapus. Okey, tuan dapat Dapat. Dah dapat tu, kita betulkan mindset kita. Betulkan niat kita. We want to be rich is not to help people. We want to be rich cause to make Allah happy. Kita jadi kaya untuk gembirakan Allah. Bila Allah gembira, Allah ni
Bila Allah gembira, kita apa pun kita buat dalam dunia ni, berniaga ke, jual batu ke apa semua, mesti untuk gembirakan Allah. Bila kita kaya nanti, kita gembirakan Allah kerana kita berjihad menunjukkan kepada orang bukan Islam, Islam ni bukan agama miskin melarat. Islam ni agama yang dermawan. Berapa ramai orang terkesan dengan derma-derma yang dilakukan oleh Ustaz Abid Liu, Ustaz Tido dan ramai ustaz-ustaz yang lain bersedekah. Banyak NGO-NGO yang bersedekah, baik pada yang Islam ataupun bukan Islam, tapi akhirnya orang Islam jatuh cinta. Waktu PKP ni orang bukan Islam simpan duit, tapi orang Islam banyak bersedekah. Itu yang menyebabkan orang bukan Islam kata hebatnya orang Islam. Kami hebat sebab kami ada Allah. Kami kaya untuk gembirakan Allah. Itu kaedah dia. Okey Ustaz, bila Ustaz sebut pasal Ustaz Abid Liu kan Ustaz kan, bila cerita pasal Ustaz Abid Liu tu, kan ramai yang ada yang kecam, ada yang support Ustaz kan. So macam mana kita nak atasi orang yang kata negatif ni Ustaz tentang kepada orang yang dermawan ni, yang buat sedekah amal jariah terbuka macam tu? Biarlah dia orang berkata, kita dapat pahala. So syarat dia, kita dapat kebaikan daripada sedekah. Sedekah dia ada 12 kebaikan, tapi salah satu daripada dia, Allah beritahu apa dia? Allah beritahu sedekah itu umpama air memadam api. Begitulah sedekah memadam dosamu. Sedekah. Macam Ustaz, kalau orang kecam Ustaz, Ustaz akan buat istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ustaz istighfar, Ustaz istighfar juga, Ustaz minta ampun juga pada orang yang kecam Ustaz. Sebab apa? Mungkin dia ada dosa, jiwa dia tak tenang, maka dia kecam orang. Ustaz minta, ya Allah ampunkan dosa aku dan dia. So jadi apa tau? Jadi kan ingat Nabi pun doa kan, ya Allah ampunkan dosa kami, kaum muslimin, muslimat, mukminin wal mukminat. So kita doa juga pada orang yang kecam kita, umpat kita, hina kita tu. Bila Allah ampunkan dosa dia dan dosa kita, ketika tu apa jadi kat kita? Kita akan jadi manusia yang kaya jiwanya, tak pernah terluka hatinya. Kan? Itu yang paling seronok. Wallahualam. Itu yang paling best tak, bila kita kaya jiwa, kita dah tak fikirkan tentang kekayaan dunia ni Ustaz. Saya bila Ustaz cakap macam tu, macam saya tersentak Ustaz. Okey Ustaz, saya rasa dah tak ada soalan untuk kali ni. Tim ada soalan ke? Okey. Kalau tak ada soalan, Ustaz baca sekali lalu. Kelebihan dermawan. Kelebihan dermawan, Allah ampunkan dosa dia. Allah ampunkan dosa dia. Sebab dalam hadis Nabi, sedekah itu menghapuskan dosa. Yang kedua, Allah jauhkan dermawan itu daripada api neraka. Ada satu kisah, jauhi hadis Nabi Muhammad, jauhkan diri kamu dari api neraka walaupun hanya sedekah sebutir kurma tamar. Dilipat gandakan pahala. Orang mengaji Quran, dia dapat pahala ngaji Quran. Tapi orang sedekah buat masjid, orang yang mengaji Al-Quran dalam tu, orang yang sedekah tu pun dapat pahala. Tak nak ke berebut-rebut kalau orang tahu pahala tu? Okey dah. Nombor 3, kalau kita tengok dilipat gandakan pahala. Nombor 4, kita dapat melalui jabatan sirat secepat kilat, secepat mungkin. Lepas tu memadam kepadasan alam kubur. Orang yang bersedekah dapat naungan daripada bayang-bayang sedekah dia, mendapat naungan di hari akhirat. Ni layanan VIP sebelum masuk syurga.
kita dapat layanan VVIP, tapi dengan satu syarat. Mereka yang dapat 7 golongan yang mendapat naungan VVIP, layanan VVIP ketika hari kebangkitan di padang mahsyar sebelum masuk ke syurga Allah, iaitu golongan yang ke-6, yang bersedekah dia sembunyikan. Itu dia. Okey, Izwan kalau sedekah pada 100 orang, Izwan sedekah, kita highlight kat Facebook, Instagram, tapi dalam masa yang sama seorang dua Izwan suruh. Jangan masuk kat Facebook, jangan beritahu siapa-siapa pun. So dia diam. Dengan harapan nanti Allah layan kita sebagai VIP di padang mahsyar Allah nanti. Best jadi VIP. Pergi mana-mana ada orang escort. Kita nak masuk boarding kan, orang lain berbaring panjang-panjang, kita masuk business class. Bila masuk business class, orang angkat bag kita pula duduk kat lounge. Orang lain berbaris duduk kat kaunter, kita duduk kat lounge. Kita masuk business class awal dulu, orang lain belum masuk lagi. So layanan yang macam ni Allah masukkan kita dalam syurga terlebih dahulu. Sebab kita buat sedekah secara sembunyi-sembunyi. Itu kaedahlah nak dapat layanan VIP. Alright. Terusnya lagi, banyak lagi ni. Nombor 7, dimasukkan ke syurga tanpa hisap dan seksa. Tanpa hisap dan seksa. Menambah rezeki dan kekayaan. Itu yang nombor 8. Nombor 9, amalan yang tidak putus sampai mati. Maknanya amal jariah. Jariah ni berterusan. Kita sedekah buat masjid, selama mana masjid tu berdiri, selagi tu kita dapat pahala. Kita sedekah buat telaga, selama mana air telaga tu orang minum, dapat pahala. Kita tanam pokok, selama mana pokok tu berbuah, orang makan, burung makan, kita dapat pahala. Itu berpanjangan. Dan seterusnya, nombor 10, memanjangkan umur. Ni cerita dia panjang, Ustaz tak nak cerita. Nombor 11, mengubati penyakit. Ada seorang sahabat datang jumpa Rasulullah, sakit. Lantas Rasulullah kata, ubatilah orang-orang yang sakit antara kalian dengan banyak bersedekah. Nombor 12, menghindarkan dari segala bala dan bahaya. Bersegeralah kamu bersedekah, Nabi cakap, kerana musibah dan bencana itu tidak bisa mendahului sedekah. Tidak akan menimpa kita kalau kita banyak sedekah. So banyaklah sedekah. Macam Ustaz sakit kanser, Ustaz tak tahu bila Ustaz mati. Bila Ustaz mati, Ustaz tak tahu. Jadi Ustaz hari-hari antara amalan Ustaz buat sedekah subuh. Ni tabung Ustaz. Ni salah satu cara bagus. Sebab waktu subuh ada 2 malaikat yang mendoakan kepada kita. Kalau kita kedekut, malaikat akan kata hancurkanlah dia. Tapi kalau kita rajin-rajin sedekah, Ustaz bangun tidur je, alhamdulillah hidup lagi hari ni. Ustaz carilah tabung ni. Kan sebab PKP susah nak pergi surau masjid, Ustaz masukkan tabung. Lillahi ta'ala. Sedekah. Bila hari Jumaat kan, Ustaz bawa lah pergi masjid sedekah. Ataupun jumpa orang susah, Ustaz gunalah duit ni sedekah. Itu teknik dia. Sebab kita nak rebut doa malaikat. Malaikat ni dia tak macam Ustaz. Ustaz banyak juga ada yang buat dosa. Manusia kan? Ustaz pun manusia. Tetapi malaikat tak ada buat dosa. Jadi bila kita dapat doa malaikat, mustahil doa dia tertolak. Tak ada hijab lah Ustaz. Sedekah. Setiap pagi doa, setiap pagi sedekah. Bangun tidur cari duit syirik, lillahi ta'ala, sedekah kat tabung ni, InsyaAllah. Macam Ustaz bukan orang kaya. Ustaz bukan orang kaya. Ustaz ni bukan orang ada-ada. Tapi berkat Ustaz sedekah, Ustaz ada je rezeki. Allah. Ada je. Ketayap ni orang bagi, jubah ni orang bagi. Ni earphone yang Ustaz pakai ni orang bagi. Ustaz banyak orang bagi, barang-barang ni bagi. Siapa bagi? Allah gerakkan hati mereka untuk bagi pada Ustaz. Percayalah, kita kalau siapa ni boleh tulis
Kalau kita banyak sedekah, kita tak jadi orang kaya pun tak apa. Tapi kita orang yang senantiasa ada je. Ada je rezeki tu. Ada tak putus-putus rezeki tu. Itulah kita kena target dalam hidup kita. Wallahualam. Tu Ustaz, bila kita sedekah ni awak macam walaupun sedikit awak akan ganti berlipat-lipat kali ganda, betul Ustaz, yang macam Ustaz cakap tadi. Okey, bila cerita pasal syurga tadi yang Ustaz kan, saya terlintas sebab sebelum ni ada saya pernah dengar lah, ada syurga yang spesifik untuk ahli duha, ahli tahajud kan Ustaz kan. So dalam Al-Quran ada ke tertulis syurga yang dijanjikan untuk para dermawan? Sebenarnya dia dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah ni berlaku ketika Nabi membagi ceramah kepada para sahabat. Nabi bercakap, sesungguhnya syurga tu ada pintu. Syurga tu ada pintu. Ada pintu yang pertama, pintu ibadah, iaitu solat. Okey, solat. Orang yang rajin solat akan masuk ke dalam syurga solat. Itu termasuk tahajud apa semua tu, itu solat. Dia akan masuk melalui pintu solat. Ada orang masuk melalui pintu puasa, dia rajin puasa. Puasa buat banyak, Allah dapat tu. Ada yang ada yang masuk pintu jihad fisabilillah. Ada yang masuk pintu mengaji Al-Quran. Dan salah satu pintu daripada 7 atau 8 pintu tu adalah mereka yang suka bersedekah. Pintu sedekah ni panggil orang yang masuk syurga, masuk ikut sini, masuk ikut sini. Sesungguhnya di atas muka bumi dulu kau seorang yang penyabar dan suka bersedekah. Alright. Tapi ada satu lagi isu. Sayyidina Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, agak-agaknya aku ni masuk syurga nanti masuk pintu mana? Lantas Rasulullah pandang wajah Sayyidina Abu Bakar sambil berkata, sesungguhnya kesemua pintu itu, wahai Abu Bakar, memanggilmu untuk kamu masuk ke dalamnya. Alhamdulillah. Okay, terima kasih Ustaz atas perkongsian Ustaz. Banyak input yang saya dapat ni Ustaz, daripada tak ada apa-apa, daripada saya fikir, daripada kita terfikir-fikir macam ragu-ragu nak bagi tu kan Ustaz kan. So saya rasa macam saya boleh guna teknik Ustaz tu, macam buat tabung sendiri untuk sedekah setiap pagi. Okay, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Saya rasa dah tak ada apa. Boleh tak Ustaz tutup kita punya live dengan doa? Sedikit doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Wahai Allah, wahai Tuhan yang menciptakan cinta, wahai Tuhan yang membisikkan rindu, jadikanlah cinta dan rindu kami hanya untuk-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ada pada malam ni sahabat kami yang berada dalam keadaan kesempitan kewangan, diburu hutang piutang, ditipu rakan perniagaan, dan juga ya Allah, tolonglah ya Allah, luaskan rezeki kami semua ya Allah, agar kami dapat bersedekah, berinfak, berzakat, berwakaf di jalan-Mu ya Allah, juga melansaikan hutang piutang kami ya Allah. Ya Allah, andai ada pada malam ni sahabat-sahabat kami berada dalam keberantakan rumah tangga, jiwanya kacau bilau, turunkanlah sakinah dalam rumah tangga kami, dan turunkan ketenangan dalam jiwa kami, agar kami bahagia hingga ke syurga ya Allah. Ya Allah, andai ada pada malam ni sahabat-sahabat kami yang sedang sakit, sembuhkanlah penyakit kami semua, agar kami dapat beribadah dengan lebih sempurna padamu ya Allah. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najjati minan nar wa afina al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam.
Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah. Saya doakan Izwan dengan tim kaya dunia, kaya akhirat. Amin. Wallahu Terima kasih Ustaz. Terima kasih atas perkongsian pada malam ni. Tim The Bilal juga doakan Ustaz sentiasa berada dalam keberkatan, dilindungi, diberi kesihatan yang baik. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Kita insya-Allah lepas ni kita akan jumpa Ustaz lagi nanti lain kali. Okay, terima kasih Ustaz. So saya minta tim untuk keluarkan Ustaz. Baik. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey, alhamdulillah. So apa yang korang dapat untuk malam ni? So saya minta maaf juga sebab ni live first saya, so saya agak nervous dan berterabur time mula-mula live tadi. So macam okey, so, tapi insya-Allah saya akan perbaiki. So just saya nak ingatkan kat korang tentang buy and win The Bilal, bahawa kita buat kontes buy and win. Setiap pembelian RM200 akan dapat satu nama, dan tarikh cabutan bertuah tarikh tutup cabutan bertuah pada 31 Mac 2021, dan hadiahnya ialah iPhone 12 Pro, PS5 dan G-Shock. So itu saja untuk live pada malam ini. Terima kasih kepada yang stay daripada first sampai habis. Saya nak minta maaf daripada tim The Bilal. Saya nak minta maaf juga daripada pihak saya sebab live malam ni macam kurang sambutan dan tak lancar. Saya minta maaf, saya akan perbaiki. So ya, tu je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلي على سيدنا محمد حبيبي المحبوب شافي العلل يا مفرج الكروب. اللهم صلي على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن. الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني. صلوا على النبي يا رسول الله صلوا. Marilah berselawat pada baginda. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام. صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا. هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا. صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن. الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني.